صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد. Antara petanda awal seseorang itu ketika mana ditimbang amalan-amalannya bahawa dia adalah daripada ahli neraka wal'iyadzubillah, ialah sebuah hadis yang Nabi sebut. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat, Nabi tanya, atadaruna manil muflis? Nabi kata, tahu tak muflis tu apa dia? Perkataan muflis daripada bahasa Arab kemudian diguna pakai dalam bahasa Melayu. Dari segi bahasa Arab, bila sebut muflis pun maksudnya tak ada duit. Kita pun bila sebut muflis maksudnya bankrupt lah. Nabi tanya, atadaruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapakah itu seorang muflis? Sahabat jawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Sahabat kata, ya Rasulullah, muflis ni orang yang satu dirham pun tak ada, harta apa pun tak ada. Sama makna. Kemudian Nabi pun sebut, sesungguhnya muflis di kalangan umat aku pada hari kiamat ialah, istilah hak tak ada apa ni, muflis yang orang dunia ni faham tak ada apa itu juga akan dipahami oleh orang akhirat. Orang dunia yang faham kata muflis ni saya dan kita semua, tuan-tuan, orang akhirat pun bukan orang lain, kita juga. Nabi kata, kamu faham dalam dunia ini muflis adalah manusia yang tidak ada harta, yang tidak ada wang ringgit, yang tidak ada kebendaan. Maka muflis juga ada di padang mahsyar. Orang-orang muflis tak ada apa ni, iaitulah Nabi kata orang-orang muflis di padang mahsyar nanti ialah
di kalangan umat aku yang datang di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala bi salatin, dia buat mai semayang, wa siyamin, puasa Ramadan dia puasa, wa zakatin, zakat buat keluar, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia mai dalam keadaan dulu ni dia keji orang tu, wa qadhafa hadza, dulu ni waktu hidup di dunia dia ada fitnah fulan itu, wa akala mala hadza, dulu hidup di dunia dia pernah ambil duit si fulan, wa safaka dama hadza, dulu waktu hidup di dunia dia pernah bunuh si fulan, wa daraba hadza, dulu waktu hidup di dunia dia juga pernah memukul si fulan. Nabi buat contohlah ni. Fayu'ta hadza min hasanatihi, lalu diberikan si fulan yang pertama itu kebaikannya, hak dia pukul tak sah ni. Wa hadza min hasanatihi, Nabi kata dan si fulan kedua juga diberikan kebaikan dia, hak dia curi tak sah. Lalu diberikan kepada si fulan ketiga kebaikan dan pahalanya yang difitnah tadi. Nabi kata fa'in wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muflis di dalam hadis ini adalah mereka yang mengucap syahadah dan mati dalam keadaan tidak mengkufurkan Allah. Bahkan muflis dalam hadis ni Nabi kata dia mai menghadap Allah, semayang dia bawa, puasa Ramadan dia bawa, zakat dia bawa, tak tinggal. Tuan-tuan, macam kita, macam saya dan macam kita. 40 tahun dah puasa daripada umur 15, lah 60 dah malam ni. Dah 45 tahun dah puasa. Semayang pun dah lama dah, 30-40 tahun. Nabi kata dia semayang, dia puasa, dia berkeluar zakat, dia haji, dia baca Quran. Nabi buat contoh hak ni je lah. Tapi Nabi kata waktu dia hidup di dunia dulu, rata orang dia ambil. Bendang untuk semua, dia guna dia seorang. Kebun kelapa sawit untuk semua dia beradik, dia pakai dia seorang. Ada emas perhiasan segenggam sepatutnya bagi ke semua, dia simpan dekat dia. Sebab benda tu waktu mak mati, dia yang sempat ambil. Habis. Puasa tak tinggal, semayang tak tinggal, zakat tak tinggal. Tapi ambil hak orang. Semua hak Nabi sebut dosa ni, tuan-tuan tengok satu persatu, semua yang berkait dengan hak orang lain. Bunuh orang, fitnah orang, bagi sakit hati orang. Akhirnya dia ambil amalan dia, pahala dia. Pertama sekali Allah Ta'ala buat, ambil pahala dia, bagi hak orang, hak dia buat nanya. Bagi. Nabi kata fa'in faniyat hasanatuhu, tiba-tiba habis pahala dia. Buat nanya kat orang ni besar tuan-tuan. Memang kita semayang 40 tahun dah, tapi duk makan duit haram pun 40 tahun juga. 40 tahun juga duk makan duit haram, sampai umur 60 duk simpan kat dia. Semayang tak tinggal. Bagi semua pahala dia kat orang, Nabi kata habis. Bila habis, Allah Ta'ala arahkan ambil dosa orang tu pula. Bukan ambil semua dosa kawan tu, ikut banyak mana kita buat dosa kat dia lah. Ikut banyak mana lah. Kalau 20 tahun, kita rosak dan musnahkan maruah dia 20 tahun yang lalu sampai hari ni, semua orang buruk sangka dengan dia. 20 tahun. Berapa lama Tuhan nak pindah pahala kita masuk ke dia? Jawapan dia 20 tahun lah. Tak habis. Tak habis ke pahala? Habis. Nabi kata habis. Dengan orang jangan cari pasal. Dengan orang, Allah Ta'ala pun takkan maafkan kamu, sehingga orang itu maafkan kamu sendiri.
Jangan cari pasal dengan orang. Subhanallah. Thumma turiha finnar. Nabi kata sampai jadi ahli neraka kawan ni. Padahal mati tak pernah syirikkan Allah, mati tak pernah tinggal semayang, mati tak pernah tinggal puasa Ramadan, jaga-jaga. Thumma turiha finnar. Nabi kata akhirnya dah habis semua pahala bagi ke orang, pindah pula dosa orang pi ke dia, sampai jadi bergunung ganang dosa pula duk himpun ni, dosa orang. Tapi masuk akaun dia. Dah bila habis pahala, duk himpun dosa, ahli paulan. Thumma turiha finnar. Kemudian ahli neraka. Itu satu tu. Yang ni kita akan tengok nanti di padang mahsyar. Hadis pertama hak saya baca malam ni di bawah tajuk keadaan neraka ni, hak ni yang saya dan tuan-tuan semua mesti tengok. Hak ni hadis Nabi. Dan benda ni pasti akan berlaku. Mesti berlaku, insya-Allah. Kemudian dalam satu ayat, sebelum masuk neraka, bukan kita nak masuk neraka. Sebelum masuk tajuk, masuk duduk dalam neraka ni. Ayat pasal neraka ni banyak sangat. Ni dia punya mukaddimah dia. Di mukaddimah dia pun berkaitan dengan apa yang akan kita lihat. Ada orang dapat masuk syurga tanpa dihisap. Dulu kita cerita dah, waktu cerita tentang mahsyar, 2 episod kau 3 saya tak ingat dah. 2 episod tak silap. Ada orang masuk syurga tanpa ditimbang amalannya walaupun sesaat. Habis dah yang tu. Ni kumpulan ni hanya di kalangan umat Nabi Muhammad saja. Selesai. Kumpulan kedua, bila timbang amalan dia, yang banyaknya pahala. Yang banyaknya pahala. Dosa payah cari dosa. Dengan Allah tak buat dosa, dengan orang pun tak ada dosa. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Tangan kanan dia. Ada orang bila timbang ni pahala ada, dosa pun ada, tapi dosa lebih banyak. Banyak dosa. Sehingga kan dosa itu lebih menimbun. Akhirnya melebihi pahala yang dia lakukan ketika hidup di atas muka bumi Allah. Maka Allah pun cerita, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Lalu dia pun diberikan buku keputusan. Buku ni tuan, buku keputusan ahli neraka atau ahli syurga. Buku keputusan kita. Kalau ambil tangan kanan, ahli syurga lah dia, ashabul yamin, ahli syurga. Tapi kalau ambil tangan kiri atau pokok belakang, maka ahli neraka lah orang itu. Wal'iyadzubillah. Kita nak nampak ni di padang mahsyar nanti kita akan tengok tu, siapa hak kena timbang tu, giliran orang mana duk tengok. Kita tak kenal ni. Duk jumpa Syarifah Fatimah dulu ni. Kenal kalau duk kuliah, kalau main kuliah dia mesti duk belakang sekali. Kita punya tu duk kena timbang tu. Tengok dia angkat tangan kiri. Apa kita faham? Berdasarkan ilmu hak kita belajar di atas dunia ni. Selalu saya sebut, semua hak tuan-tuan belajar atas dunia ni, tuan-tuan ingat sampai masuk dalam syurga. Bila tuan-tuan tengok, kenal ni, Pak Haji ni kenal. Dia angkat tangan kiri dia. Habis timbang, dia angkat tangan kiri dia. Kita pun tahu, dia ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Tangan kiri. Ada orang bila buku amalan dia diberikan, dia angkat tangan kanan, fajazabahul malaikah ataupun fajazabahul malak, malaikat tampak ataupun tarik tangan kanan dia. Hang bukan tangan kanan, hang tangan kiri. Dia pun suruh tangan kiri.
Bila ambil buku tangan kiri, dia kata ya laitani lam uta kitabiyah. Ni ayat Quran ni. Ayat 25 sampai ayat 35. Surah apa tahu? Mana dia budak-budak tadi amai dengan saya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia kata apa? Bila ambil buku tangan kiri, ambil dia kata, kalaulah tak ada buku ni. Kalau apa? Habis dah. Hak seronok 60 tahun habis dah. Hak nak sengsara berapa tahun? Jutaan. Wallahu alam, lebih daripada tu. Dia kata kalaulah tak ada buku ni, walam adri ma hisabiyah. Dia bunyi depan Allah ni. Dia kata kalaulah aku tak tahu apa pasal timbang-timbang amalan ni. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kalaulah benda semua ni sudah pun berlalu lama dah. Ma aghna anni maliyah. Rupa-rupanya duit sekupang pun tak boleh pakai. Siapa mengeluh ni? Bakal ahli neraka. Waktu tu masih di hadapan mizan. Tapi habis timbang dah. Habis timbang dah. Ma aghna anni maliyah. Dia kata Allah, rupa-rupanya sesin pun tak boleh pakai di padang mahsyar ni. Halaka anni sultaniyah. Celakalah aku ni. Tak ada satu pun jawatan aku yang boleh tolong. Duk sebut depan Tuhan. Khudhuhu faghulluh. Bunyi suara. Bunyi suara. Khudhuhu faghulluh. Ambil dia. Bukan seorang ambil, ramai malaikat. Faghulluh, lempar, rendam, hawin dia, ambil. Thummal jahim salluh, biar dia dibakar di dalam neraka jahim. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Ni depan mizan lagi ni. Duk keluar suara mai dah, arahan duk mai ni. Tiap-tiap orang arahan tu akan diberikan kepadanya dan pasti dia adalah ahli neraka wal a'yadzubillah. Ni arahan ni. Bila keluar arahan ni. Bila keluar arahan, ambil ni dia ni. Arahan tu bukan seorang-seorang ambil, ramai. Khudhuhu fi'il amr. Waw jama', waw fa'il jama'. Ambil dia, kemudian maikat dia dengan rantai besi. Yang panjang rantai ini adalah sab'una dhira'an, 70 hasta. Rantai tu 70 hasta. Hasta ni kata para ulama, hasta yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa panjang dia. Betul-betul hak panjang dia berapa? Bukan hasta kita. Hasta kita pendek. Hasta yang diketahui oleh Allah. Ada beberapa Nabi dihuraikan oleh Nabi SAW. Nabi kata satu hasta 70 ba'. Dan satu ba' adalah jarak daripada Kufah, Iraq. Besi itu saja. Besi itu saja. Hatta la yaquma ala rijlaih. Kata para ulama, sehingga kan dia tak boleh diri pun waktu diikat dengan besi itu. 70 hasta. Satu hasta 70 ba'. Ni ukuran lah, ukuran. Satu ba' panjang dia daripada Kufah sampai ke Mekah. Rupanya besi tadi dimasukkan ke dalam mulut, kemudian keluar ke dubur. So ni cerita neraka. Ni cerita neraka. Yang inilah ayat-ayat yang bercakap tentang silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku.
Ayat-ayat ni lah apabila dibaca kita baca tak ada apa ayat ni. Saya baca, tuan-tuan baca tak ada apa. Baca. Siap salah tajwid lagi. Rupanya rantai besi yang diberikan, diarahkan oleh Allah untuk diikat, dia bawa masuk kepada bakal ahli neraka ni, bawa masuk kot mulut, keluar kot dubur. Satu qaul lagi, bawa masuk kot dubur, keluar kot hidung dia. Min kharai. Takhruju min kharai. Silsilah tadi buat keluar, masuk kot dubur, buat keluar kot ni. Itu tarik. Doh panjang. Tarik. Tarik pergi mana? Khudhuhu faghulluh. Buat pergi neraka. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu suara tu kata, dulu dia ni dulu hak jenis tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nombor 2, kedekut piang tak pernah bagi bantuan kepada orang-orang yang miskin. Tak pernah tolong. Duit ada, tak kaya sangat pun sederhana, tapi kot nak suah RM10 pun tak ada. Heran, kuliah mai. Kuliah mai. Rajin. Tuan-tuan, wala yahuddu ala ta'amil miskin ni, manusia-manusia yang tak pernah tolong orang susah. Allah ulang beberapa kali dalam Quran. Jaga hak tak pernah tolong orang miskin ni. Cari orang susah, cari. Hak susah sungguh, cari, sampaikan bantuan. Satu lagi ayat Allah sebut, ma salakakum fi saqar. Bila ahli syurga, hak ni masuk sikit, hak dalam neraka masuk sikit. Ahli syurga boleh pergi ziarah ahli neraka. Sebulan sekali ke 2 bulan sekali, saya tak tahu, tak ada hadis sebut. Cuma boleh pergi. Bila ahli syurga pergi, antara perbualan, banyak lagi perbualan lain, antara perbualan ahli syurga, tengok teruk sangat ni, maka ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi saqar. Hampa buat apa ni sampai kena siksa teruk dalam neraka saqar ni? Teruk sangat tengok kena. 2 jawapan. Yang pertama, lam naku minal musallin, dulu tak semayang. Wa lam naku nut'imul miskin, tak pernah bagi makan pada orang miskin. Nah, Allah ulang banyak kali. Satu di situ dan satu lagi di sini. Kemudian ahli neraka nombor 3, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Ambil buku amalan belah belakang. Hak pertama tak ambil buku amalan apa dah, masuk syurga terus. Hak ni paling hebat ni. Umat Nabi Muhammad saja, satu grup dipilih. Hak nombor 2, ambil buku amalan tangan kanan, ahli syurga. Hak nombor 3, ambil buku amalan tangan kiri, ahli neraka. VVIP ahli neraka, ambil buku amalan kot belakang. Kata para ulama tafsir, dibuka dan dipecahkan dadanya, lalu dimasukkan tangannya kot sini, masuk kot ni, lalu dikeluarkan tangannya itu kot belakang, lalu diambil buku amalannya daripada belakang. Ni pecah ni, dipecahkan dadanya, dibuka, dia buat masuk tangan ni, nak ambil buku amalan. Punya teruk dia ni, wal'iyadzubillah. Hak ni lagi dahsyat pada yang tangan kiri tak sah. Ambil ke belakang, masuk ni. Hak ni dalam tafsir At-Tabari disebutkan. Fasawfa yad'u thubura, menjerit-jerit dia. Fasawfa yad'u thubura, menjerit-jerit dia, kebinasaan dia. Apa dia kata? Habislah aku, binasalah aku, rosaklah aku. Berguling-guling.
Hak ambil tangan belakang ni. Hak ambil bukan ambil buku amalan dengan tangan kanan tapi ikut arah belakang. Sambil duk menjerit kata dia rosak, sambil duk menjerit kata tak ada apalah dia, sambil duk menjerit binasalah hidup dia. Memang binasa. Sambil duk guling-guling tadi. Wa yasla sa'ira, Allah kata dia akan dibakar. Tuan no? Kita tahu dah ahli neraka hak kawan ni. Duk main pula suara tu, dia akan dibakar. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia seronok dengan ahli keluarga dia. Seronok sama-sama makan rasuah, sama-sama buat kerja jahat, sama-sama dengan ahli keluarga, sama-sama buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana fi ahli masura. Innahu dhanna alla yahur. Dia duk rasa waktu hidup di dunia dulu takkan ada kehidupan selepas kematian. Dia kata takkan nak ada kehidupan lepas kematian. Ni Tuhan sebut balik waktu tu, waktu dia tengah guling tu, innahu dhanna alla yahur. Dulu hang duk sangka tak ada kehidupan ni. Bahwasanya manusia mati, tulang dia reput, kulit dia hancur, daging dia hancur, apa semua betul habis. Dah, kami hidupkan kembali, kami berikan kembali ruh ke dalam tubuh badannya. Hidup balik. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ahli neraka ni bila calon-calon ahli neraka ni bila pi depan Allah Azza wa Jal menghadap Tuhan, biru muka-muka, biru mata-mata, biru tu. Ulama tafsir kata biru menjadi kebiruan yang Allah sebut wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, daripada perkataan azraq. Dan kami himpunkan orang-orang pendosa ini, bakal-bakal ahli neraka ini, mukanya dikeliling matanya kebiru-biruan. Orang ulama tafsir kata sama ada disebabkan terlampau dahaga kerana lamanya berdiri di padang mahsyar, ataupun disebabkan terlampau takut sebab dah tengok neraka jahanam di hadapan dia. Waji ayauma idzin bi jahannam. Neraka dibawa di hadapan seluruh penduduk mahsyar untuk disaksikan oleh mereka, supaya ditambahkan kegerunan ke dalam hati mereka ketika melihat api neraka. Waji ayauma idzin bi jahannam. Neraka jahanam dibawa di padang mahsyar. Pakat tengok, pakat nampak. Tuan-tuan, kalau Allah sebut setelah ditimbang amalan fulan adalah ahli neraka, tak tengok lagi neraka, tak tahu macam mana, tak tahu, kurang sikit. Hak ni sebelum timbang mana-mana amalan, Allah heret mai dah neraka, pakat tengok. Nampak api je hitam tu nak pom, meletup. Yatahamasuna bainahum illa bistum fid dunya illa ashra. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Allah sebut lagi ayat 103. Allah Ta'ala kata depa bisik sikit je kat kawan sebelah. Ahli neraka punya perbualan ni, berapa lama dulu kita duduk dunia? Hak kawan sebelah kata 10 hari. 10 hari ya tuan-tuan, padahal 70 tahun, 65 tahun. Tinggal apa? Tinggal 10. Pasal apa tinggal 10? Pasal nisbah dengan akhirat. Pasal nisbah dengan panjang hak dia berdiri di mahsyar tu. Kalau nisbah dengan dia duduk dalam syurga, dia duduk dalam neraka, jarak duduk dalam neraka, mungkin nisbah tu akan jadi lebih kecil. Hak puak ni, hak puasa, hak semayang, ni semayang apa semua ni. Lepas tu timbang-timbang jadi ahli neraka. Bila selepas ditimbang semua amalan tuan-tuan, orang akan menuju ke mana? Haudun Nabi. Ni dia punya perjalanan dia. Telaga Rasulullah SAW. Setiap Rasul ada telaga, ada haud. Setiap Rasul. Telaga yang paling besar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Selepas ditimbang, kita semua akan berjalan menuju ke telaga. Tak tahu punya berharap ni nak pergi telaga ni punya seronok. Kata Nabi SAW, bila kalian datang, ada yang mencedok air itu dengan tangannya sendiri. Ada yang diberikan oleh para malaikat, dan ada yang dihidangkan oleh Nabi SAW. Hak ni special lah. Nabi ambil teko apa? Dia minum. Lama dah berdiri. Lama berdiri. Semua orang letih. Letih melampau. Ni terbuka ni. Tengkok ni terbuka. Tangan ni perut terbuka. Disebabkan terlalu lama berdiri di mahsyar. Terbuka perut ni. Belah ni terbuka sikit. Belah ni terbuka. Nabi jamu minum. Mai satu grup kumpulan semayang juga, umat Nabi juga. Mai kat telaga Nabi, sebab setiap umat pergi ke Nabi masing-masing. Bila duk tengah berjalan mai dalam keadaan penuh pengharapan, satgi nak minum ni, air yang hebat, yang satu tegukan daripada air haud itu akan menghilangkan apa nama ni, dahaga selama-lamanya. Fala yazma'u ba'daha abada. Dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Tiba-tiba bila mai satu grup, malaikat menghalau mereka ini seperti mana menghalau anjing. Halau. Tuan-tuan, Nabi tengok umat dia kena halau, Nabi buat apa? Ni Rasulullah. Nabi kata, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Kan Nabi kenal pun. Nabi tahu yang tu umat, tetapi Nabi tak kenal cara peribadi ni, tak kenal. Nabi tak kenal kita. Cuma Nabi pernah dengar nama orang yang selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang selawat, nama orang yang selawat tu sampai ke Nabi. Nama kita sampai. Nabi pernah dengar, tapi tak pernah tengok muka. Tiba-tiba malaikat halau sungguh-sungguh ni. Kena jerekah, kena halau. Seperti biasa Rasulullah SAW, dia nak selamatkan umat dia. Kata Nabi, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Ya Allah, umat aku tu. Lalu dijawab kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas kewafatan kamu. Dan sesungguhnya mereka telah mengubah banyak daripada ajaran kamu. Ubah macam-macam. Hak sunnah tidak diamalkan. Yang amanah dikatakan khianat, yang khianat dikatakan amanah, yang bercakap benar dikatakan bohong, yang berbohong dikatakan cakap benar. Bila dijawab macam tu, Nabi pun kata, suhqan wa bu'dan liman baddala wa ghayyar. Kalau macam tu, semoga Allah menghancurkan mereka dan menjauhkan mereka. Tak apa, kalau macam tu biarlah mereka dihalau. Hak ni geng kena ahli nakal juga. Ni entah ni, bahaya ni kena halau ni. Malu lah. No, mai dah kena halau. Lepas tu Nabi nak bela dah, kita seronok dah. Baik Nabi dah. Lepas bagi tahu apa yang kita buat, Nabi kata kalau macam tu pergi. Biar. Habis naik titi sirat. Naik titi sirat tak tahu pula, wallahu alam berapa tahun pula. Lama dan panjangnya titi sirat ni, tuan-tuan, panjang meja ni kan. Bukan bentuk dia macam ni lah. Nabi kata bila jalan ni, ada orang kelajuan kilat. Dia langkah kaki kanan, langkah kaki kiri duduk depan syurga dah. Dan ada orang, hadis Nabi, kelajuan kuda yang pantas. Itu kuda dan ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak,
dan ada orang yang menyulur. Nyulur. Hubut. Nyulur. Ada orang langkah ya, terjatuh. Titi sirat ni tuan-tuan, titi Allah Ta'ala bentang titi sirat ni atas neraka. Belah sini mahsyar. Dulu saya cerita dah. Belah sini mahsyar. Lepas tu Allah bentang titi sirat, bawah neraka, ujung sana syurga. Siapa habis lintas semua titi sirat berjaya, masuk syurga lah dia. Dia langkah kanan kiri habis titi sirat, maka masuk syurga lah dia. Yang mana hak timbang amalan tadi ambil tangan kiri, dia tahu dah. Dia tahu dah. Dia nak atas titi sirat, saya jatuh. Cuma dia tak tahu tang mana nak jatuh. Berdasarkan berapa banyak ketaatan dia, ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang lepas tahun jatuh. Ada orang lepas 5 tahun baru jatuh. Takkan makan tahun ustaz lintas titi. Tak makan tahun macam mana? Nabi kata dalam satu hadis, ada di kalangan kalian bila dia naik titi sirat sampai dia bau dah wangi-wangian syurga. Dan wangi-wangian syurga itu hanya didapati berapa puluh tahun sebelum sampai ke depan pintu syurga. Berapa puluh tahun perjalanan sebelum sampai tengok pintu syurga, bau dah wangi. Maksudnya berjalan berapa tahun? Ada orang berjalan 20 tahun, jatuh. Jatuh di mana? Bawah. Gaung lah. Bukan 1 kilometer. Gaung. Tuan-tuan boleh bayanglah berapa luas punya gaung tu. Bayanglah berapa luas pun. Lebih luas daripada mungkin bumi Allah ni. Bumi ni lebih luas mungkin. Jatuh masuk dalam tu. Dan suasana titi sirat adalah hitam. Sebab apa hitam? Sebab apa gelap? Kerana titi sirat diletakkan di atas neraka jahanam dan keadaan neraka jahanam adalah gelap. Sebab tu titi itu gelap. Maka ada orang wajah dia, anggota wuduk dia bercahaya. Maka dengan cahaya itulah menjadi pedoman bagi dia untuk menghabiskan perjalanan seorang diri dia di atas titian sirat yang maha panjang. Kalau jalan ramai-ramai seronok kat tuan noh, tak boleh ingat menyembang lah apalah. Lama lagi noh. Lama. Kita berhenti bah, lepas tu kita berhenti bah. Ada semua seorang. Budak hari ni, anak remaja hari ni bukan perempuan, laki ni. Nak pergi tandas teman. Nak pergi kedai runcit. Kita suruh beli apa? Sabun ke apa ke? Ustaz nak bawa teman orang beli. Kan tengah malam, petang. Sirat seorang. Saya akan berjalan seorang, tuan-tuan akan berjalan seorang. Lama titi sirat. Lama perjalanan dia. Nabi kata ada orang cahaya dia cerah, luas. Ada orang cahaya dia sebesar ibu jari kakinya sahaja. Tahu tu ni. Padan lah Quran pegang Ramadan ni. Tu pun 10 malam lah, lepas tu tak main dah. Sibuk menega apa semua. Macam tu. Kadang-kala bercahaya dan kadang-kala padam. Jalan. Macam kita duk ketuk torchlight ketuk. Nyala Ustaz. Kemudian sampai. Bila pakat masuk, ahli syurga semua pakat masuk syurga, ahli neraka semua pakat masuk neraka. Depan kali siapa masuk neraka? Paling depan sekali Iblis. Kalau tuan-tuan tanya siapakah makhluk yang paling teruk azab dia dalam neraka jahanam, dalam neraka kesemuanya, jawapan dia Iblis. La'anahullah. Nombor 1. Bila semua dah masuk dah ni, baru hari pertama masuk, tuan-tuan semua pakat berumun dengan Iblis. Untuk apa? Semua rumun dengan Iblis, semua pakat duk maki, duk keji Iblis. Wahai Iblis, hang lah punya pasal. Wahai Iblis,
hak ni hang yang susun sampai kami semua nak beranak masuk dalam neraka jahanam. Keseluruhan jin dan manusia berimpun dengan iblis. Ada yang minta syafaat dan ramainya yang menyalahkan iblis. Lalu iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar dalam neraka jahanam. Ucapan iblis di atas mimbar itu dinamakan sebagai khutbatu iblis. Allah rakamkan khutbah itu di dalam Al-Quran. Allah rakamkan khutbah tu, saya sebut dah dulu kat tuan-tuan. Pakat buka baca. Bila dah semua tuan-tuan neraka jahanam, bilangan yang masuk neraka lebih ramai daripada yang masuk syurga. Satu ahli syurga, 999 ahli neraka. Semua pakak main salah ni, pakak duk memaki, duk salah. Hari pertama iblis pun berdiri atas satu mimbar daripada api. Semua buat pada api. Dia pun kena. Dia kata, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Lama dah apa yang Allah abang sebenarnya semua betul. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun bagi tahu juga, tapi semua bohong. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan aku sebenarnya tak boleh buat apa pun kat hangpa dulu di dunia ni. Iblis kata dulu ni waktu hidup di dunia sebenarnya aku tidak berkuasa ke atas kalian. Aku tak boleh paksa kalian buat apa. Iblis nak bagi tahu semua keputusan kita. Iblis cuma abang ya. Bayang lewat sikit bah. Dia kata betul juga. Letih ni. Tak kepala dulu. Pukul 4 baru main yang sohong. Dia tidur. Iblis bagi cadangan ya. Yang turut, yang buat keputusan siapa? Anak Adam yang buat keputusan. Mereka yang bersalah. Sebab tu Iblis kata, semua yang Allah bagi janji selama ni betul. Apa yang aku habaq semuanya bohong. Dan aku tidak berkuasa sedikit pun di atas kalian dulu waktu hidup di dunia. Ni kita dengar awal-awal ni, hak ni. Hak ni ahli neraka keseluruhannya, kata Rasulullah, akan mendengar khutbah ini. Kita nak salah dia tak? Waktu tu memang semua orang nak cari ni, nak salah siapa ni? Nak salah siapa ni? Ni ketua kami. Hak tu tunjuk atas. Kami pun ada ketua juga. Maka proses salah menyalahkan berlaku dalam neraka selain daripada ayat ni. Umat ni laknat, umat ni laknat, umat ni. Depa yang ajak, ya Allah, kami tiru orang dulu-dulu buat. Orang dulu kata kami tiru orang dulu-dulu. Akhirnya sampai ke apa? Sampai ke Iblis. Iblis kata aku tak berkuasa sedikit pun ke atas kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Dulu aku duk bagi je cadangan, semua hangpa buat. Tiap-tiap kali aku bagi cadangan, tiap-tiap kali itulah kalian patuh dengan cadangan aku. Fala talumuni. Iblis kata, jangan salahkan aku hari ni. Walumu anfusakum. Salahkan diri kalian. Tuan-tuan, ucapan ni Allah rakam siap-siap. Punya ni seronok kalau baca Quran kita tahu ni ayat ni. Iblis kata, hari ni jangan salahkan diri aku, salah diri hampa masing-masing. Ma ana bimusrikhikum. Dengar sini semua ahli neraka, aku takkan boleh tolong kamu. Wa ma antum bimusrikhi, kamu takkan boleh tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas daripada semua apa yang hampa buat. Innadh zalimina lahum azabun alim. Allah pun sebut orang-orang zalim itu diberikan azab yang pedih. Habis. Itulah khutbah pertama dan terakhir yang disampaikan oleh Iblis. Lepas tu semua ditarik oleh para malaikat. Heret. Bila masuk dalam neraka, seperti mana Allah ubah rupa bentuk ahli syurga, Allah juga ubah rupa bentuk ahli neraka. Bulan lepas kita tengok Nabi sebut ahli syurga diindahkan rupa paras mereka. Yang laki-laki kacak, yang perempuan semua cantik. 100%. Kemudian ditinggikan ahli syurga sehingga 60 hasta. Lebih kurang tinggi pot nyok. 30 meter lah tinggi. Sebab syurga pun luas. Tetapi neraka lebih luas. Lalu kata Nabi SAW,
apabila seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ni saya bawa tuan-tuan kan, satu step sampai neraka ni. Nabi kata satu gigi ahli neraka lebih besar ataupun sebesar gunung Uhud di Madinah. Baru gigi tuan, baru gigi. Kalau orang tanya ahli syurga dengan ahli neraka siapa lebih besar? Ahli neraka. Satu gigi ahli neraka sebesar bukit Uhud di Madinah, kata Nabi dalam satu hadis. Lebar badan dia, lebar badan ahli neraka 70 hasta. Hari ni berapa lebar? Semua tengok saya no? Satu je kan? Takkan gemuk-gemuk pun satu je. Taklah banyak kan? Tuan-tuan, ahli neraka 70 hasta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, hak mana yang hak Allah tentu ahli neraka, hak inilah yang dia akan tengok nanti. Kata para ulama, kenapa Allah bagi besar ahli neraka? Jawapan dia ialah apabila ahli neraka ni tubuh dia besar, maka permukaan kulitnya besar. Apabila permukaan kulitnya besar, maka lebih banyaklah kawasan-kawasan sakit yang akan dia rasa hasil daripada dibakar. Contoh mudahnya, kalau sebelah tangan terbakar dengan separuh badan, hak mana sakit ke? Separuh badan lah, pasal lebih banyak kawasan yang terbakar. Dah kalau badan ahli neraka tu Allah Ta'ala cipta besar, Tuhan ubah jadi besar, maka lebih banyak dan lebih luaslah kawasan yang dia akan rasa panas. Lebar 70 hasta. Gigi saja besar bukit Uhud kepala badan dia. Dan tebal badannya, kata Nabi, masiratu thalath, perjalanan 3 hari. Tebal kot ni. Ni. Tebal kot ni. Tebal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besar mana tuan? Rupanya ada orang yang dibakar itu sampai ke buku lalinya. Bukan semua orang ni seluruh tubuh badan dia dibakar. Ada orang yang dibakar itu bila masuk neraka sampai ke buku lali. Ada orang dibakar sampai ke lutut, ada orang dibakar sampai ke pinggang, ada orang dibakar sampai ke leher. Nabi kata, dan ada orang dibakar seluruh tubuhnya. Mati ke hidup ustaz? Dah bakar 24 jam. La yamutu fiha wala yahya. Kan surah apa tu? Sabbihiska. La yamutu fiha wala yahya. Ahli neraka ni nak hidup pun tak dan, nak mati pun tak dan. Yang dia rasa apa? Sakit. Dalam neraka Allah Ta'ala kata, waktu kami mula cipta dulu, Allah Ta'ala cerita kepada Jibril cerita kepada Rasulullah, dulu Allah, tuan-tuan, sampai malam ni neraka dah ada. Bukan nanti baru nak buat, dah. Neraka sudah tersedia. Beza kita dengan orang yang telah mati, orang yang telah mati tak boleh buat apa-apa utusan. Habis dah. Kita yang masih berada di atas dunia fitnah, dunia ujian, dunia amalan ini masih boleh buat keputusan untuk menjadi insya-Allah sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata dulu ketika mana aku ciptakan neraka itu, aku bakar neraka itu selama 1000 tahun dan apinya berwarna merah. Merah tuan, api dia merah 1000 tahun. Oh, bakar. Pangat siap-siap. Kemudian aku bakar lagi selama 1000 tahun sehingga apinya berubah berwarna putih. Ini hadis ni. Ini hadis. 1000 tahun pula Allah Ta'ala bakar. Putih api, api putih. Panas. Kemudian kata Allah, dibakar lagi neraka itu. Dalam neraka bakar api bagi panas siap-siap. Bagi panas siap-siap. Proses yang ketiga
api itu telah bertukar menjadi hitam, iaitu kepuncak kepada kepanasan. Wa ta'kulu ba'daha ba'da, dan setiap api memakan di antara satu sama lain. Api ni bakar api ni, api ni bakar api ni, lebih panas. Sehinggalah hari ini api di dalam neraka Allah berwarna hitam. Kata Nabi, fahiya sauda muzlimah. Suasana dan keadaan di dalam neraka itu adalah hitam melegap. Api yang kalian gunakan di atas muka bumi untuk masak, mencairkan tembaga, mencairkan emas, mencairkan besi, api itu, kata Nabi SAW, adalah satu daripada 70 bahagian yang ada dalam neraka Jahannam. Hak dunia tu satu, hak dalam neraka tu 70 kali, dan telah dibasuh dengan air lautan berkali-kali, kata Nabi. Allah Ta'ala saring tu, basuh. Kita kata heran, macam mana basuh api tu? Tuan-tuan tengok lava dia masuk dalam laut, bukan terpadam. Bukan sehari, bertahun dia berjalan tu, tak terpadam. Lava hak muntah keluar daripada gunung berapi tu, dia masuk dalam laut, tak terpadam. Nabi kata api neraka telah pun dibasuh oleh Allah berkali-kali, dan Allah Ta'ala hanya bagi satu daripada 70 kepanasan. Hak dunia tuan-tuan, letak 5 minit pun kita tak sanggup dah. Bagilah sejuta pun untuk letak 5 minit. Tak lilin tang ni 5 batang, tak tangan 5 minit, bagi sejuta. 5 minit. Maka kata Nabi, hati-hati, selain daripada malaikat Malik sebagai ketua yang menjaga neraka, bila mau masuk aja ahli neraka, bila dia mau masuk aja ahli neraka, malaikat Malik tanya soalan pertama, dulu tak pernah dengar kah ada rasul dan ada utusan Allah yang bagi tahu tentang benda-benda ni? Tak pernah dengar kah dulu para rasul dan para ulama, para utusan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu benda yang halal dan haram? Nak jawab apa? Nak jawab macam kita jawab di dunia? Tak tahu, kata benda tu sibuk. Memang duk keluar kerja pagi, balik malam pun semua tak dan. Dekat-dekat nak pencen tengok mati dah. Tu ni metang ni. Nak jawab kat tu malaikat Malik. Tiap-tiap kali masuk malaikat Malik tanya, dulu tak ada kah dengar? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, jaga-jaga di samping malaikat Malik ada malaikat Az-Zabaniyah, petugas-petugas di kalangan para malaikat yang duduk dalam neraka, malaikatun ghilazun syidad, bengis. Bila Allah Ta'ala arahkan, dia tuangkan air ke dalam mulutnya, dalam keadaan air itu menggelegak, malaikat pun tuang. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, ayat Quran sendiri, ayat dahsyat daripada ayat, Allah Ta'ala cairkan tembaga, lepas tu tuang, malaikat tuang. Tu cerita jenis siasaan ni. Ada orang dengan dosa dia buat, ayam didih tu, tuang, tembus masuk dalam perut ni. Kita kesian tak kawan? Tuang tu tengok, kesian, tak apa hati kot. Allah Ta'ala kata dalam neraka Jahannam, petugas-petugas Allah yang diberikan nama Az-Zabaniyah tidak ada perasaan ihsan sama sekali. Dia tak ada. Dia tuang, lepas tu terborai perut dia tuang kan. Tuang, tengok. Allah sebut siap-siap, malaikatun ghilazun syidad. Hampa jaga-jaga malaikat hak kami boh dalam neraka ni untuk sebagai petugas kami, mereka malaikat yang sangat bengis. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah mengingkari arahan yang Allah bagi, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan buat tiap-tiap arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan buat satu persatu. Kata Nabi, manusia yang paling ringan, semua orang tahu,
manusia yang paling ringan dalam neraka. Dalam banyak ahli neraka, tuan, banyak ahli neraka, punya banyak ahli neraka ni, yang paling ringan dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna ahwana ahli nari azaban Abu Talib. Yang paling ringan azab di dalam neraka adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'lain. Tak bakar semua, hanya letakkan slipper je yang diperbuat daripada api neraka. Na'al, slipper lah, na'lun. Lalu dipakaikan kedua-dua slipper ini di bawah kaki Abu Talib. Yaghli minhuma dimaghuhu. Lalu bergelegak-gelegaklah isi kepala Abu Talib. Menggelegak, berguru-guru. Pakai. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahawa sebahagian sahabat melihat Abu Lahab. Tadi Abu Talib, ni Abu Lahab. Lalu bila tengok Abu Lahab, orang tanya, macam mana keadaan kamu? Dia kata, aku tidak lagi menjumpai selepas kematian itu satu kerihatan sedikit pun. Innama ana fi syarrin wa khaybah. Sepanjang-panjang keberadaan dan kehidupan aku selepas kematian adalah dalam keadaan kejahatan dan kesusahan. Kena siksa. Illa annani usqa yawmal itsnaini min hadhihi an-nuqrah. Dia kata kecuali tiap-tiap hari Isnin, Abu Lahab diberikan oleh Allah Ta'ala untuk minum. Di sini, di antara ibu jari dengan jari telunjuk dia, di sini ada, dan ada tanda di antara jari ibu jari dan telunjuk Abu Lahab ni, ada satu tanda, kat situ keluar air, dan daripada situlah dia boleh minum. Sikitnya. Pasal apa? Kerana pada hari kelahiran Nabi SAW, bila Thuwaibah Al-Aslamiyah, hamba sahaya perempuan kepada Abu Lahab ni, mai beritahu, tuan, Aminah telah pun melahirkan anak saudara tuan, nak makan. Maka Abu Lahab punya seronok, dalam keadaan walaupun dia tak tahu bahawasanya yang lahir itu adalah seorang Rasul, tapi disebabkan kegembiraan dia di atas kelahiran Nabi SAW, lalu dia bebaskan Thuwaibah. Maka disebabkan seronok dia dengan kelahiran Nabi, yang tu hadiah dia yang dia dapat. Dapat dia. Allah Ta'ala bagi dikurangkan siksaan dia dalam neraka. Kemudian yang terakhir, penduduk neraka diberikan makan dan minum buah daripada pohon Az-Zaqum. Buah ini, kata Allah, dikeluar daripada neraka Al-Jahim. Buah tu berduri, masuk mulut, pecah luka, terkoyak, dia potong belah ni, dia potong belah ni. Tetapi buah itu tetap dimakan oleh penduduk neraka. Ni suasana dia. Makan juga. Duri memotong ni. Bila makan dia potong habis ni. Potong sampai ke perut. Allah Ta'ala kata fa innahum la'akiluna minha. Penduduk neraka tetap memakan buah itu. Famali'una minhal butun, sehingga memenuhkan perut-perut mereka penuh. Makan juga tak ada. Bila dia tengok ahli syurga mai, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Bila tengok ahli syurga mai, ni cerita tak sah ni, ziarah kan.
Tengok ahli syurga mai, depa pun minta, afidu alaina minal ma, bagilah air sikit. Au mimma razaqakumullah, bagilah makanan sikit. Lalu ahli syurga pun jawab kepada ahli neraka yang dikenali mereka, innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya Allah mengharamkan makan dan minum kepada kalian, tak boleh makan. Duklah selama-lamanya disiksa setiap hari. Dan setiap hari itu jugalah mereka berusaha untuk keluar daripada neraka. Allah Ta'ala cerita ni, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha, tiap-tiap kali naik malaikat tampak jatuh, sambung siksa. Dan setiap orang siksaan dia tak sama di antara satu sama lain berdasarkan dosa masing-masing, tak sama. Kawan ni berapa tahun, lepas tu sampai jadi apa? Sampailah habis. Imam Nawawi dalam satu hadis, last ni, hadis ni last. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, iaitu hadis ni tajuk dia, Allah mengeluarkan orang-orang yang ada iman walaupun sebesar biji sawi daripada neraka. Tapi kena siksa dulu. Dah siksa apa semua, dia akan dimatikan oleh Allah. Ini huraian Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi kata, bila satu orang habis siksa, kena siksa setiap hari. Setiap hari ubah satu siksaan kepada satu siksaan, macam-macam punya jenis siksaan ni. Akhirnya dia akan dimatikan oleh Allah. Duduk dalam tu, tunggu. Tapi tak rasa apa dah lah, dah habis dah. Sampai semua orang lain pun habis dah, kawan ni pun habis dah, lepas berapa ratus ribu tahun kawan ni habis, semua ni habis. Akhirnya semua yang mana yang dah habis siksaan ini dan ada saki-baki iman, mereka tak pernah mensyirikkan Allah, mereka ni akan dikeluarkan. Hadis sahih, Nabi sebut, udhina bisyafa'ah, ketika mana mereka menjadi arang, hatta idza kanu fahman, lepas dah jadi arang, Allah Ta'ala matikan mereka, tak rasa sakit apa dah habis dah siksaan tu, dikumpulkan semua, diberikan syafaat, fayaji'u bihim dhabaira. Allah Ta'ala pun buat keluar satu grup, mereka buat keluar satu grup. Buat keluar lah mereka ni, satu grup, buat keluar satu grup pergi mana? Buat keluar satu grup pergi fabuthu ala anharil jannah, lalu dimandikan dengan sungai-sungai syurga. Nak perbaik balik, balik ayam syurga apa semua ni. Seorang satu grup, ambil pula satu grup ramai, hak mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Jadi akhirnya semua dibawa masuk, bukan semua penduduk neraka lah, hak mana yang mati kafir lah, ini hak mati yang dalam keadaan orang Islam tapi berdosa, akhirnya dimasukkan ke dalam syurga dan kekal selama-lamanya. Bila langkah kaki kanan kaki kiri masuk syurga, takkan keluar dah sampai bila-bila. Di sekadar tu dulu insya-Allah untuk yaghfiru ma duna dzalik. Hak tu lah. Ayat puasa. Ayat mana? Nombor 2 yang mana? Puasa jauh ila maqulatin. Ayat pertama tentang ayat syirik adalah siapa yang mensyirikkan tidak diampunkan oleh Allah Taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Taala boleh ampunkan selain pada dosa mensyirikkan. Maksudnya kalau buat dosa besar lain tanpa mensyirikkan Allah boleh masuk syurga, tapi duduk dalam neraka dululah. Dan ayat yang kedua, Allah Ta'ala suruh berlumba untuk masuk syurga. Berlumba melakukan kebaikan dalam keadaan menjaga keikhlasan dalam melakukan amalan tadi. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami semua. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan pada kami pada malam ini. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah kami, anugerahkanlah kami dengan dimasukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan ahli keluarga kami untuk dimasukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami ini ya Allah, mereka-mereka yang telah pun dipilih oleh-Mu sebagai ahli syurga-Mu ya Allah, maka malam ini mereka telah mengangkatkan tangan bersama-sama dengan kami ya Allah. Seperti mana Kamu telah memilih mereka sebagai ahli syurga yang mulia ya Allah, Kau masukkanlah kami semua pada malam ini bersama-sama dengan bakal ahli syurga itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah Kau matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.